Hai, selamat sejahtera. Perkenalkan sekali, nama saya Gautam Jun. Hari ini saya akan ceritakan tentang faktor kedatangan kerajaan Turki Uthmaniyya. Okey, seperti yang kita tahu, kerajaan Uthmaniyya merupakan sebuah kerajaan yang hebat pada masa itu. Kerajaan pada masa itu diketuai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu merupakan sebuah pemerintah yang hebat pada masa itu. Beliau merupakan seorang yang tegas dalam membuat keputusannya, yang cepat bertindak senaruhnya ke depan musuhnya. Beliau juga mengetuai kota Konstantinopel. Masa itu, beliau cepat membuat keputusannya dalam memerintah dan bertindak. Beliau cepat bertindak dalam membuat keputusannya untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Okay, saya akan ceritakan tentang permulaan faktor kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyya. Seperti yang kita tahu, kerajaan Turki Uthmaniyya berkuasa selama hampir 8 abad, iaitu bermula tahun 19. Khalifah Turki Uthmaniyya berkuasa, seperti yang kita tahu, Khalifah Turki Uthmaniyya berkuasa selama hampir 8 abad, iaitu bermula tahun 1299 Masehi hingga 1924 Masehi. Semasa proses keruntuhannya, Empire Turki Uthmaniyya merupakan wilayah yang luas meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Timur Tengah dan Afrika. Namun, disebabkan berbagai faktor, akhirnya membawa kepada kejatuhan Empire Turki Uthmaniyya sehingga memberi impak kepada dunia Islam. Faktor utama itu kelemahan pemerintah. Kelemahan kepimpinan dan pentadbiran menyumbang kepada kemerosatan dan kehancuran kerajaan Turki Uthmaniyya. Kebergantungan sistem birokrasi kepada kemampuan seorang sultan dalam mengendalikan pemerintahan menjadikan institusi politik tak memenuhi tuntutan semasa. Ini membuka peluang dan ruang kepada golongan elit politik merebut kuasa demi kepentingan peribadi. Yang kedua adalah sebab tiada pelan peralihan kuasa. Ini berlaku kerana tiada mekanisme dalam pelantikan pengganti khalifah yang layak untuk meneruskan pemerintahan, di mana kebanyakan mereka mewariskan kepimpinan kepada beranak tak ahli keluarga. Seperti adalah perebutan jawatan sering terjadi apabila tiada pelan peralihan kuasa yang disepakati, dan ini menjejaskan keutuhan pemerintahan Turki Uthmaniyya. Faktor kedua iaitu kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Okey, seperti kita tahu, kerajaan Turki pada masa itu tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama, tetapi mereka merupakan sebuah negara yang di tengah antara perang antara Rusia dengan Austria. Pada masa itu, kerajaan pada masa itu tidak mahu melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama tersebut, tetapi disebabkan negara Britain pada masa itu memainkan peranan dalam mencetuskan peperangan antara Austria dengan Rusia. Pada masa itu, kerajaan British juga menjanjikan kepada kerajaan Turki Uthmaniyya bahawa mereka akan menolong mereka sekiranya mereka dijajahi oleh negara Rusia atau Austria. Tetapi negara Britain pada masa itu kerajaan British pada masa itu membuatkan salah satu tetapi pada masa itu negara Britain telah mentikam belakang kerajaan Turki Uthmaniyya pada masa itu, dan ini mencetuskan perang yang seterusnya memasukkan kerajaan Jerman pada masa itu. Negara Jerman pada masa itu ini mencetuskan negara Jerman juga memasuk tangan dalam perang tersebut. Faktor ketiga ialah peranan Turki muda. Kita tahu kemerosotan kerajaan Turki awal abad ke-20 membawa kepada kemunculan gerakan Uthmani muda. Turki muda dan gerakan sekular. Kebangkitan
Era kebangkitan golongan perempuan yang muda, khalifah masih mampu bertahan. Tetapi namun era rejim Tun Muda, mereka berjaya mendominasi pentadbiran kerajaan dan ketenteraan. Mereka berusaha memodernkan bidang pentadbiran kerajaan dan mengubahkan institusi kesultanan Turki di Madinah. Sekularisme menjadi polisi utama dalam proses pemodenan. Sekularisme menjadi polisi utama dalam proses pemodenan Turki dan seterusnya melemahkan pengaruh Islam dan yang dinaungi sekularisme yang menjadi polisi utama dalam proses pemodenan Turki dan seterusnya melemahkan pengaruh Islam yang dinaungi oleh khalifah. Okey. Di sini saja saya akan serahkan kepada Muhammad Syafiq bin Muhammad Syakir, iaitu rakan saya. Okey, sampai di sini je saya cerita saya. Dan sampai di sini je cerita saya. Saya akan serahkan kepada Syafiq bin Muhammad Syakir, iaitu kawan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi tadi kawan saya dah ceritakan tentang beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan kepada kerajaan Uthmaniyah. Jadi kat sini saya akan menyambung lagi beberapa faktor yang jadi punca kejatuhan kerajaan Uthmaniyah. Bahagian 2. Dah macam vlog kau. Okey. Kat sini waktu itu Sultan Abdul Hamid II ataupun khalifah terakhir pada waktu itu, Khalifah Sultan Abdul Hamid II ni dia yang memegang kerajaan Uthmaniyah tersebut. Jadi pada waktu itu berlaku salah satu sentimen perkauman antara orang Arab dan juga orang Turki, di mana orang Arab pada waktu itu dia rasa bahawa orang Arab yang patut pegang tanah Arab bukannya orang Turki. Jadi British ambil kesempatan menghantar seorang spy iaitu Lawrence untuk menyuntik lagi semangat perkauman tersebut pada orang Arab, dan juga orang Arab pada waktu itu masih mengamalkan sikap Ansobiyah, di mana sikap Ansobiyah yang mendebal tersebut membuatkan sikap perkauman mereka memang tinggilah. Jadi Lawrence ni tugas dia macam menghasut dan jadi batu api kat situ untuk melancarkan serangan antara orang Arab dan juga orang Turki. Jadi pada waktu itu King Hussein ni, iaitu ketua kepada orang Arab ini, dia telah pun bersetuju dengan orang British. Dia membuat perjanjian di mana kalau dia berjaya menggulingkan kerajaan Uthmaniyah ini, maka dia akan dilantik sebagai The King of Arabia. Bukan The King of Arabia, bukannya Khalifah. So ada perbezaan antara dua ni. Jadi kenapa anda kena ingat antara dua ni? Sebab kat akhir video nanti anda faham. Okay? Jadi pada waktu tu King Hussein ni dia telah melancarkan Arab Revolt. The Arab Revolt ni di mana dia telah menyerang kerajaan Uthmaniyah, dan The Arab Revolt ni menjadi hari kemerdekaan untuk orang Arab pada waktu itu, kerana itu menjadi salah satu punca kenapa jatuhnya kerajaan Uthmaniyah ini. Dan patutnya macam yang kita tahu tadi, patutnya King Hussein ni dapatlah jadi pemerintah kan, dapat pegang seluruh tanah Arab yang merangkumi Palestin, Jordan, Syria, Iraq dan juga Saudi Arabia. So patut dia dapat semua tanah tu, tapi kenapa tak dapat? So ada plot twist kat situ. Di mana dalam masa yang sama orang British dia telah membuat perjanjian dengan Bani Saud, di mana Bani Saud ni merupakan rival ataupun musuh kepada King Hussein tersebut. Jadi British ni dia membuat perjanjian dengan Bani Saud ni dalam diam. Nampak tak twist dia tu? Macam movie kan? Tapi bukan movie. Okay. Jadi kat sini waktu tu orang British dia telah pun buat perjanjian dengan Bani Saud ni, dan Bani Saud ni pun bersetuju. Dan perjanjian tersebut antara salah satu perjanjian tu di mana mereka takkan mengaku diri mereka sebagai khalifah. Jadi kat situ orang British dia telah menghantar salah satu wakil, iaitu Mustafa Kemal Atatürk, untuk menjadi pemerintah pada negara Turki pada waktu itu, untuk menggulingkan dan menggantikan Sultan Abdul Hamid II. Kenapa? Sebab dia nak hapuskan kekhalifahan kat situ. So bila dia hantar Mustafa Kemal Atatürk ni, Mustafa Kemal Atatürk ni lah orang yang bertanggungjawab yang menghapuskan zaman kekhalifahan dalam muka bumi ni. Sebab itulah sehingga kini mayat beliau masih tidak diterima bumi sehingga. Okey. Lepas tu jadi bila dia dah
bila dia dah jadi pemerintah negara Turki, jadi dia telah ubah banyak benda. Dia dah ubah, salah satunya dia dah hapuskan sistem kekhalifahan. Dia dah ubah hukum mahkamah agama, macam perempuan tak boleh mengenakan pakai tudung, kalau pakai tudung kena pakai skirt. Kalau dia hancurkan seluruh masjid sekitar istana sebab tak nak dengar azan, sebab azan tu katanya memberikan telinga dia, macam mengganggu dia punya pendengaran apa semua. Jadi dengan berbuat demikian, beliau mendapat balasan di mana pada waktu kematian beliau, mayat beliau tidak diterima bumi dan beliau mendapat siksaan lah pada waktu itu. Okey. Jadi apabila sistem khalifah ni dah tak ada lagi, King Hussein ni dia jadi macam terkejut. Dia macam okey, baru dia sedar, okey, kalau khalifah ni tak ada, apa function dia? Jadi kat situ dia baru sedar, bangkit daripada lena lah, katanya dia baru bangkit dari tidur. And dia claim diri dia sebagai khalifah, di mana dia telah melanggar perjanjian di mana dia tak boleh mengaku diri dia sebagai khalifah. Maka dia patutnya jadi King of Arabia, bukannya khalifah, tapi dia langgar perjanjian. So kat situ boleh faham plot twist dia kalah movie kan. Tahu kat situ bila dia langgar perjanjian tu, maka orang British dia pergi bagi green light dekat Bani Saud ni untuk serang King Hussein tersebut. Dan King Hussein jadi dikalahkan oleh Bani Saud ini. Dalam masa 6 bulan King Hussein ni dah kalah, and dia dikira sebagai orang yang kalah lah. Memang dia dapat malu lah kat situ. And dia tak dapat satu pun tanah daripada negara Arab. Pada waktu tu dia tak dapat satu pun tanah Arab, sikit pun tak dapat. And seluruh tanah Arab tu diberi kepada Bani Saud. Sebab Bani Saud tu dia dah tanda tangan perjanjian, and dia janji untuk bantu negara British. And secara automatiknya negara Arab ini berada di bawah negara British lah. Jadi bila dia dah pegang satu negara Arab ni, and waktu tu Lawrence yang jadi pengintip tadi tu, yang jadi spy, dia bagi pujuk lah pemimpin British ni. Dia pujuk, dia kata kesian lah dekat King Hussein ni kan, family dia semua, jadi bagilah dia sikit kan. So dia pun dia dapat lah secepis tanah Arab tu, di mana dia dapat tanah Jordan yang kini kering kontang. Tanah yang kering kontang, tak ada sumber minyak langsung, di mana dulu Jordan ni merupakan hanya sekadar laluan untuk berdagang saja. Jadi itu je lah yang dia dapat. Jadi kesimpulan dia, pengajaran yang kita dapat daripada kisah ni, kita umat Islam, kita tak patutlah ada semangat perkauman yang begitu, kerana semangat perkauman tersebut yang menghancurkan umat Islam sendiri. Dan semangat sobiah yang menebal dalam kalangan orang Arab tu patutnya kita ambil pengajaran lah, jangan kita ikut. Sebab semangat perkauman itulah yang menjadi pendinding untuk kita bersatu. Patutnya kita orang Islam, kita boleh bersatu, kita jadi salah satu agama yang tersohor, yang kuat dekat dunia ni. And lagi satu, Nabi Muhammad dah berpesan, maka kita sebagai umat Islam janganlah kita ambil orang Kristian atau orang Yahudi sebagai sekutu kita, di mana Nabi Muhammad dah berpesan. Tapi King Hussein dan Bani Saud ni, dia dah melanggar kata-kata Nabi Muhammad tersebut, dia dah anggar arahan Nabi Muhammad tersebut, di mana dia bersetuju dengan pihak British. Maka itulah dia balasannya. Jadi pada akhirnya negara Uthmaniyah punya kerajaan ni akhirnya runtuh lah. Sebab yelah, dah banyak kali kalah apa semua, kekurangan antara faktor dia tadi, sebab dia kurang teknologi, yang kurang, tak ada teknologi yang canggih. Jadi itulah dia banyak kali kena serang, banyak kali kalah dalam peperangan sebab kekurangan teknologi, kekurangan senjata yang canggih berbanding dengan negara-negara barat yang lain. Jadi kat sini kita kena ambil iktibar lah daripada kisah ni. Jadi saya harap ambillah iktibar daripada video ni. Jadi daripada video ni saya harap anda enjoy this video, dan jangan lupa subscribe. Okay, jadi saya harap anda dapat ambil iktibar. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Zaid, tolong cut lagi Zaid, ni tolong cut lagi yang baru. Sorry, tolong cut. Okay, jadi saya harap anda enjoy this video, and tolong ambil iktibar daripada video tersebut. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Okey, terima kasih.